Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 30 Mac. Saya Hadin Hussein. Tajuk utama pagi ini. COVID-19 ragut nyawa ke-35. Lapan terbunuh dalam nahas pesawat. Assalamualaikum dan selamat pagi. 8 terkorban apabila sebuah pesawat dalam misi pemindahan perubatan ke Jepun meletup ketika sedang berlepas dari lapangan terbang di Manila, Filipina. Menurut pihak berkuasa, lapangan terbang dalam satu kenyataan, pesawat Westwind yang menuju ke lapangan terbang Haneda itu membawa 6 kru warga Filipina bersama 2 penumpang membabitkan masing-masing warga Amerika Syarikat dan Kanada. Senator dan Ketua Palang Merah Filipina Richard Gordon memaklumkan pesawat terbabit membawa 3 pegawai perubatan, 3 kru penerbangan, seorang pesakit serta seorang pengiring. Pengurus besar lapangan terbang Manila berkata, sejurus selepas insiden, anggota bomba berkejar ke arah pesawat yang terbakar di hujung landasan untuk memadam kebakaran. Namun selepas usaha itu dilakukan, tiada yang terselamat. Susulan kejadian, landasan terbabit ditutup. Siasatan mengenai punca insiden giat dijalankan. Malaysia mencatatkan satu lagi kematian kes berkaitan COVID-19 semalam. Pertambahan itu menjadikan jumlah kes kematian di negara ini sebanyak 35 orang setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam laman Facebooknya memaklumkan kes kematian ke-35 itu dilapor kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC. Ia adalah kes ke-1952. Seorang wanita warga tempatan berusia 57 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Indonesia. Mangsa mengalami gejala selama 5 hari sebelum dimasukkan ke Hospital Putrajaya pada 17 Mac lalu. Mangsa kemudian dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur dan kemudiannya ke Hospital Sungai Buloh. Mangsa meninggal dunia jam 4 petang semalam di Hospital Sungai Buloh. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba mengesahkan mangsa korban ke-35 akibat COVID-19 adalah seorang pembantu tadbir Kementerian Kesihatan KKM. Perkara itu dikongsi dalam laman Facebooknya. Katanya, pemergian Sazia Muhammad Said, 57 tahun, yang juga pembantu tadbir di bahagian sumber manusia KKM merupakan satu kehilangan buat kementerian itu. Tiga jenis ubat kloroquine, hidroksikloroquine dan kombinasi lopinavir atau ritonavir dilihat berkesan dalam rawatan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kloroquine dan hidroksikloroquine yang digunakan untuk merawat malaria diberikan kepada pesakit COVID-19 kerana ia bersifat anti radang. Penyakit COVID ini menyebabkan saluran pernafasan bawahan terlibat. Bila saluran pernafasan, jadi virus melekat di saluran pernafasan bawah akan menyebabkan inflamasi dan juga replikasi virus tersebut. Dan ini menyebabkan radang di saluran pernafasan bawahan dan menyebabkan pernafasan itu terlibat. Dan banyak lagi radang di kawasan tersebut, dan ubat ini membantu untuk mengurangkan inflamasi di saluran pernafasan bawahan. Salam sejahtera dan selamat. Katanya, 3 jenis ubat itu digunakan dalam gelombang pertama dan dilihat berkesan. Namun pendidikan lanjut perlu dilakukan. Bagaimanapun, katanya kadar kematian semakin meningkat kerana pesakit yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas lewat mendapatkan rawatan. Ketika itu, pesakit sudah mengalami masalah pernafasan dan jangkitan kuman. Pasar awam Kompleks Sri Aman di Bayan Lepas menjadi pasar awam pertama diarah ditutup di Pulau Pinang bermula semalam kerana terus engkar terhadap peraturan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew berkata, selain pasar itu, gerai di luar Pasar Awam Jelutong juga ditutup hari ini. Pasar Seri Aman diarah ditutup sehingga 1 April selepas didapati pengunjung pasar enggan mematuhi penjarakan sosial walaupun diberi nasihat dan amaran berulang kali. Selain kemasukan bilangan pengunjung tidak dikawal, mereka tidak disediakan cecair pembasmi kuman. Arahan penutupan itu diharap menjadi pengajaran kepada pengunjung dan peniaga untuk mematuhi arahan PKP. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Yu Tung Siang berkata, pembukaan semula pasar berkenaan hanya akan diputuskan selepas pemantauan di gerai dan pasar sekitar. Katanya pihaknya juga sedang mempertimbangkan tindakan sama ke atas pasar Jelutong dan Air Hitam. Sementara itu, semua pasar utama di Kelantan akan disembur dengan cecair pembasmi kuman bermula hari ini dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob berkata, Pasar Siti Khadijah, Pasar Wakaf Cik Ye dan Pasar di Pekalan Cepa antara lokasi tumpuan yang akan disembur dengan cecair berkenaan. Kalau perlu kita gunakan bomba pasar basah seperti Siti Khadijah, pasar basah di Wakaf Cik Ye, pasar basah di Pekalan Cepa contohnya. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Kelantan. Menurut Datuk Ahmad, Bazar Ramadan tidak akan diteruskan Ramadan kali ini bagi memastikan tidak berlaku penyebaran COVID-19. Bagaimanapun, katanya keputusan itu belum muktamad kerana bergantung kepada jumlah pesakit COVID-19 di Kelantan. ...162 individu ditahan polis kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak sejak 25 Mac lalu. 8 daripadanya telah didakwa di mahkamah dengan 5 individu dijatuhkan hukuman penjara 2 hingga 4 bulan, manakala 3 lagi dikenakan hukuman denda. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Douglas Unggah Embas pun begitu, masih ada yang mengambil mudah perintah berkenaan dan keluar tanpa sebab munasabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat JBPN di Kuching semalam. Dalam mesyuarat yang sama, Jawatankuasa berkenaan memutuskan pekerja asing yang bekerja dalam bidang minyak dan gas boleh memasuki Sarawak namun perlu dikuarantin selama 14 hari setibanya di negeri itu. Jawatankuasa itu turut memaklumkan Badan Bukan Kerajaan NGO perlu menyerahkan sumbangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk diagihkan kepada penerima. Sementara itu, ibu bapa perlu memainkan peranan memastikan anak mengisi masa terluang di rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan aktiviti berfaedah, khususnya mengulang kaji pelajaran. Ada sekolah sudah mengambil inisiatif mengadakan sesi pembelajaran secara dalam talian untuk memantau tugasan setiap pelajar. Tempoh ini bukanlah tempoh bercuti semata-mata, tetapi ini tempoh yang kritikal bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Dengan sebab itu, marilah kita duduk di rumah dan pastikan kita melibatkan seluruh isi keluarga kita dalam aktiviti yang bermanfaat dalam rumah kita. Yang pertamanya, apa kata kita memastikan semua isi keluarga kita mendirikan solat fardu secara berjemaah. Banyakkan berwirid dan jangan tinggal membaca Al-Quran. Tempoh PKP katanya juga boleh dimanfaat ibu bapa mendekati diri dengan agama seperti bersolat jemaah dan tadarus Al-Quran. Berkurung di rumah bukan alasan tidak beriadah untuk kecergasan. Sebaliknya, masa terluang itu boleh diisi dengan pelbagai aktiviti bersukan di kediaman masing-masing. Tidak terkecuali, ibu bapa boleh melatih anak-anak berdikari dengan mengajar mereka memasak, mengemas dan membersih rumah. Lebih 3,000 masyarakat orang asli keturunan Jakun di Kahang Keluang, Johor merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang menghulurkan bekalan makanan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Tok Batin Kampung Berasau, Sari Acu, bekalan makanan seperti beras dan makanan kering telah diterima oleh setiap keluarga masyarakat orang asli semalam.
Bekalan makanan dihantar melalui lori ke semua 9 kampung orang asli Jakun di Kahang. Sebelum ini, TV3 melaporkan sebahagian besar masyarakat orang asli masuk ke hutan secara bergilir untuk mencari makanan selepas bekalan makanan terputus PKP. Mereka mencari ikan sungai dan tumbuh-tumbuhan liar sebagai makanan untuk ahli keluarga kerana tidak mempunyai wang simpanan untuk berbelanja selepas tidak dapat keluar mencari rezeki. Kerajaan Negeri Sabah menerima bantuan peralatan kesihatan termasuk penutup mulut dan hidung daripada kerajaan China yang dibawa masuk menggunakan pesawat khas. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, kesemua bantuan peralatan kesihatan itu akan diagihkan untuk kegunaan barisan hadapan termasuk doktor dan jururawat yang bertugas di negeri itu. Dia membabitkan beberapa peralatan, bukan hanya mask, facial mask, sanitizer dan juga medical mask yang telah pun dihantar, dan ada lagi yang akan diagihkan, dan ini berjumlah hampir 170,000 boxes yang telah kita perolehi daripada Republik China. Ini atas kerjasama yang telah kita lahirkan dengan Konsul Jeneral Leung China dan juga Datuk Christina Liu. Beliau berkata demikian selepas menerima barangan bantuan peralatan kesihatan daripada Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Permintaan yang tinggi di pasaran berikutan penularan COVID-19 menjadikan penutup hidung dan mulut turut dijadikan sasaran individu yang panjang tangan. 30 kotak penutup hidung dan mulut dicuri dari Hospital Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Nur berkata, kehilangan 30 kotak mengandungi 1,500 penutup hidung dan mulut bernilai RM3,000 itu disedari seorang jururawat ketika memasuki stor penyimpanan peralatan perubatan di Hospital Kuala Lipis jam 4 petang Jumaat lalu. Pemeriksaan rakaman kamera litar tertutup CCTV mendapati seorang lelaki pekerja syarikat penyelenggaraan hospital terbabit dikesan memasuki stor itu jam 12.58 tengah hari sama. 2 minit kemudian, imej suspek dirakam keluar dari stor terbabit dengan membawa beg galas dan plastik hitam. Berdasarkan rakaman CCTV, polis telah berjaya menahan suspek yang berusia 27 tahun bagi membantu siasatan, dan hasil soal siasat yang dilakukan, lelaki tersebut mengaku mencuri topeng muka dan menjualnya kepada beberapa pihak. Katanya semua penutup hidung dan mulut yang dicuri itu kemudiannya ditemui. Suspek berasal dari Bukit Marak, Kota Baru, Kelantan, direman hingga 31 Mac dan disiasat ke Seksyen 379 Kanun Kesaksian. Sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 7 tahun dan denda. Mayat seorang lelaki warga emas yang meneruskan aktiviti mendaki bukit dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditemui selepas 8 hari gerakan mencari di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Mangsa dikenal pasti sebagai Teng Ching Hian, 58 tahun. Pemangku Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Superintendent Mustafa Bidin berkata, mangsa masih melakukan aktiviti pendakian di Bukit Ceruk Tok Kun pada 21 Mac lalu walaupun dinasihati oleh rakannya agar tidak melanggar PKP. Selepas beberapa hari, rakannya mendapati telefon mangsa tidak aktif dan kediamannya berkunci, lalu dia membuat laporan polis 26 Mac lalu. 26 pasukan penyelamat termasuk anggota polis, bomba dan penyelamat, tentera dan sukarelawan mendaki Bukit Ceruk Tok Kun dan menemui mayat mangsa dalam keadaan tertiarap di celah batu kira-kira 30 kaki dari tempat permulaan pendakian jam 11.55 pagi semalam. Pemeriksaan fizikal mendapati tiada unsur jenayah.
Mayat dihantar ke Hospital Bukit Mertajam untuk bersiasat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memantau rapat perkembangan COVID-19 di Taiwan dan meneliti cara negara itu memerangi virus berkenaan. Ia selepas negara berkenaan mendakwa tidak dihiraukan di peringkat antarabangsa susulan pandemik berkenaan. Taiwan bukan sebahagian daripada negara anggota WHO berikutan bantahan daripada China yang mendakwa Kepulauan Demokratik itu milik mereka. Negara itu mengibaratkan badan terbabit seperti menggunakan politik untuk memperjudikan nyawa rakyatnya. Bagaimanapun, WHO dan China berkata Taiwan menerima segala bentuk bantuan yang diperlukan. Taiwan setakat ini mencatatkan 298 kes, jauh lebih rendah berbanding negara-negara jiran. Negara berkenaan juga meraih pujian daripada pakar kesihatan berikutan pendekatan serta reaksi pantas dalam menangani pandemik terbabit. Kadar kematian tertinggi di Amerika Syarikat akibat pandemik COVID-19 mungkin akan berlaku dalam tempoh 2 minggu ini. Perkara itu disuarakan Presiden Donald Trump sekaligus melanjutkan penguatkuasaan penjarakan sosial sehingga 30 April ini. Trump mengandaikan hari Easter pada 12 April depan menjadi angka tertinggi kematian susulan pandemik itu. Ujarnya, langkah memperluaskan garis panduan penjarakan sosial negara itu adalah untuk melambatkan penyebaran wabak berkenaan yang sehingga kini telah menjangkiti hampir 140,000 mangsa di Amerika Syarikat dan mengakibatkan lebih daripada 2,400 kematian. Dalam pada itu, Trump juga menjangkakan negara itu akan dapat memulakan pemulihan akibat COVID-19 menjelang 1 Jun, lebih lama berbanding sasarannya pada pertengahan April ini. Justru akan ada pengumuman penting pada Selasa ini mengenai perancangan dan strategi kerajaan negara Uncle Sam itu untuk masa hadapan. Menteri Kewangan Hesse Jerman dipercayai membunuh diri selepas dilihat terlalu bimbang akan krisis ekonomi susulan penularan wabak COVID-19. Thomas Schäfer, 54 tahun, ditemui mati berdekatan sebuah landasan kereta api Hochheim berhampiran Frankfurt. Menurut pemimpin negeri Hesse, Volker Bouffier, beliau dan barisan kepimpinannya terkejut, tidak percaya dan amat sedih dengan pemergian itu. Hesse terletak di Frankfurt, Jerman yang juga pusat institusi kewangan utama termasuk Bank Pusat Eropah, Deutsche Bank dan Commerzbank beroperasi. Menurut Bouffier, Schäfer menjawat jawatannya sejak 10 tahun lalu bekerja keras bagi membantu syarikat serta pekerja menghadapi impak ekonomi akibat pandemik COVID-19. Justru beliau tidak menolak andaian tindakan menteri berkenaan adalah kerana terlalu bimbang. Mendiang meninggalkan seorang isteri dan 2 anak. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Ketika Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM berusaha memperjuangkan gaji pemain agar tidak dipotong pasukan masing-masing ketika waktu mencabar ini, pemain jurulatih dan kaki tangan Johor Darul Takzim JDT nampaknya mengambil pendekatan berbeza apabila bersetuju memotong 33% gaji mereka dalam usaha meringankan beban kelab selain membantu pihak yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Usaha murni itu diumumkan menerusi laman rasmi Johor Southern Tigers malam tadi. Menerusi pengumuman itu, mereka mengambil inisiatif berkenaan atas dasar peri kemanusiaan ekoran penularan wabak COVID-19 yang melanda semua lapisan masyarakat di negara ini. Pemain, jurulatih dan kaki tangan JDT bersetuju untuk pemotongan gaji sebanyak 33% dan mereka juga akan mendermakan sebahagian gaji mereka kepada tabung bencana negeri Johor dalam usaha meringankan beban kelab serta masyarakat pada waktu yang mencabar ini. Untuk rekod, beberapa pasukan terkemuka di Eropah turut mengambil pendekatan sama
untuk memotong gaji antaranya Juventus, Barcelona, Bayern Munich dan Borussia Dortmund. Sementara itu, kelab bola sepak dari saingan Liga M3 hari ini KSFC turut bermurah hati. Kelab yang berpangkalan di Kuala Sangur itu menghulurkan sumbangan dalam bentuk agihan makanan asas kepada 200 penerima di sekitar Selangor. Antara sumbangan yang diberikan adalah beras, susu, sardin, gula, tepung dan kicap. Dalam kalangan penerima tersebut, hari ini KSFC juga mengagihkan sumbangan kepada keluarga pemain mereka sendiri. Kelab yang beraksi dalam saingan Liga M3 itu berharap sumbangan yang diberikan dapat membantu meringankan beban penerima dan mendoakan agar wabak COVID-19 diperjauhkan serta membolehkan hari ini KSFC meneruskan perjuangan dalam saingan bola sepak tempatan. Untuk rekod, hari ini KSFC memulakan Liga M3 musim ini dengan langkah kanan apabila menewaskan Tai Selangor 8-0 sebelum tewas 3-1 kepada KL Rover. Selepas mengharungi 2 perlawanan, Liga M3 terpaksa ditangguhkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sekian paparan buletin pagi hari ini. Sentiasa patuhi arahan yang dikuatkuasakan kerajaan dalam usaha membendung penularan COVID-19 dan terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai lagi berita terkini. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.